Baik, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabina was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa 'inal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Shadaqallahul azim. Maksudnya bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat, timur, ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah. Ya, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukan kalau kita menghadap ke mana-mana. Tapi yang paling penting ialah kita menghadap tu kerana apa? Lillah, liwajhillah. Ya, pada orang beriman, yang mana mereka beriman kepada hari kiamat dan orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat dan malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Inilah ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang disebutkan tadi ini ada dalam dia ialah rukun iman, ada dalam dia ialah rukun Islam, dirikan salat, tunaikan zakat dan sebagainya. Maka kalaulah kita ini ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala di syurga kelak, kita nak masuk syurga, maka kita kena buat apa yang Allah Taala perintah. Kita kena buat apa yang Tuhan kita, kekasih kita, Maha Kekasih kita ni perintahkan kita. Hari ini ramai orang yang jahil dan mereka kekal dalam kejahilan mereka. Maka tak mau berubah, biarlah kekal jahil ni, tak apa. Tak tahu cara sembahyang ni pun tak apa, tak kisah. Sebab apa jadi macam tu? Apabila dunia ni telah menyebabkan mereka ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dunia ni menyebabkan mereka tertipu bahawasanya dia peringatkan dunia ni lah tempat paling nikmat, tempat yang paling seronok kita nak berhibur. Kan? Minggu lepas Ustaz Badrul kata, kan? 6 perkara manusia paling suka tentang dunia ni. Benda ni makan. Yang pertama apa? Makan. Minum. Yang ketiga kenderaan. Keempat pakaian. Kelima pasangan. Yang keenam alhamdulillah. Okay. Itu kata Ustaz Badrul Abang itu, dia bagi formula kan, Muhammad mim tu mim tu mutala'ah. Apa dia? Ulang kaji. Kita ulang kaji ya? Ha tu hafazah, menghafal. Nah, mim mudzakarah, berbincang sama kita ni. Benda kita duk ngaji ni, bincang, discuss dulu. Dan dawamah, baru mai istiqamah, baru mai kelangsungan dalam kita ni menuntut ilmu yang kita dapat ni berkekalan dengan kita. Tapi kalau kita tak jagalah perkara ni, maka ilmu ni akan hilang. Kan? Tak percaya, cuba tengok lagi, kita balik rumah. Kan? Yang
perempuan kan. Tanya kat suami dia tanya dah, tadi apa ngaji apa kat masjid? Ngaji kitab apa? Tentang apa? Indahnya hidup syariat. Tajuk apa? Ada dalam buku tu apa? Kita nakkan ketakwaan kepada Allah. Kita nak kita jadi orang bertakwa, maka kita kena buat apa yang Allah Taala minta. Itu salah satu cara nak rubah, meningkatkan rubah ni keinginan kita untuk menuntut ilmu. Kita kena baca sirah-sirah ulama. Kan? Antaranya kalau kita ingat sebut minggu lepas Ustaz Badrul dia sebut kitab Bustanul Arifin. Kan, saya pun pergi kitab tu, saya jumpa lah kitab Bustanul Arifin. Dah ada terjemahan dah Ustaz Fahmi Zanzam. Kan, subhanallah, bagus tak bagus kitab ni. Dan Imam An-Nawawi, pengarangnya Imam Nawawi dia meninggal ketika mengarang kitab ni. Kata-kata tak ada Imam Nawawi terputus, dia dibuat kerana Imam Nawawi tak sempat ada dalam kitab. Kita mengarang kitab. Ya, Imam Nawawi wafat ketika usia dah 45 tahun. Ya, muda dan belum kahwin. Ya. Dan di antara kisah yang boleh kita ambil yang tiba daripada Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi suatu ketika dia ni kalau nak ikut dia dengan pengetahuan yang ada pada dia dah cukup dah untuk dia menjadi ikutan orang. Tapi para ulama istimbatkan maknanya menaikkan martabat Imam Nawawi ni, maknanya dia ada 3 kelebihan. Nah, daripada sudut ilmu, nah, dia orang yang paling alim. Nah, daripada sudut bab amal ma'ruf, dia juga adalah orang yang paling ahli dalam bidangnya. Nah, dia bukan ulama yang hanya diam-diam saja untuk sebut ajak ilmu saja, dan dia juga adalah seorang ulama yang menegur pemerintah. Ya, dia juga di antara ulama yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan Imam Nawawi juga di antara orang yang sangat mahir, orang yang sangat terkenal dengan sifat zuhud dia. Ini kelebihan Imam Nawawi, ada 3. Satu dari sudut ilmu dia, yang kedua dari sudut amal ma'ruf nahi munkar dia berjihad di jalan Allah Taala juga, dan yang ketiga dia ni orang yang sangat zuhud. Zuhud macam mana? Imam Nawawi dikatakan tak pernah menerima apa-apa saja pemberian orang. Hatta kepada makanan dan minuman dia tak akan makan siapa-siapa yang bagi dia makan, melainkan makanan tu datang daripada ibu dan ayah dia. Dia makan makanan yang dibuat oleh mak dia saja, ataupun makanan yang dibawa oleh ayah dia saja. Orang lain minta maaf, dia tak ambil. Zuhud tak zuhudnya sampai tu. Kita kata orang dah bagi kebah je lah. Kan, tapi Nabak kata dia sangat warah, sangat berjaga-jaga dalam bab syubhat sekalipun. Dia memang takut makanan yang dia ambil tu makanan yang syubhat dan sebagainya. Maka dia cuma ambil makanan yang dibagi oleh mak dia dan ayah dia saja. Dan daripada sudut keilmuan dia, sehingga orang mengangkat dia ni salah seorang muhaddis pada zaman dia. Kerana dia ni telah pun menghafal paling kurang 100,000 hadis. 100,000 hadis dia hafal. Sekali dengan sanad, sekali dengan boleh beritahu dia punya syarah dia, dan juga penerangan-penerangan. Orang kata penerangan yang terbaik tentang mazhab Syafi'i ni adalah Imam Nawawi. Lepas tu kitab Imam Nawawi ni subhanallah Allah bagi berkat walaupun usia dah 40 tahun. Kita ada kitab Arba'in Nawawi, Bustanul Arifin, kitab Al-Majmu', merupakan kitab fiqh yang terkurung dalam mazhab Syafi'i selain daripada kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam Syafi'i sendiri. Daripada sudut amal ma'ruf yang dia buat, pernah satu ketika dia bertelagah dengan sultan pada masa tu. Kerana sultan pada masa tu dia nak minta fatwa kepada para ulama. Bagus tak pergi sultan dulu? Nak minta fatwa para ulama. Sultan nak minta izin para ulama, boleh tak sultan nak ambil harta rakyat untuk dijadikan persiapan
menghadapi peperangan tentera Mongol, tentera Tatar. Jadi sultan minta izin para ulama, boleh tak sultan nak ambil harta rakyat, nak diambil sedikit, ambillah sebahagian yang ni untuk dijadikan persiapan untuk hadapi perang tentera Mongol. Maka para ulama lain semua pakat, okey, ya, boleh. Main tak Imam Nawawi, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Imam Nawawi dia tahu raja ni memiliki hamba-hamba saya perempuan yang sangat cantik dan ramai. Hamba ni juga, sultan juga memiliki hamba-hamba saya lelaki yang ramai, yang mereka ni semua yang memakai perhiasan yang mahal-mahal. Lalu bila ditanya kepada Imam Nawawi, mengapa dia tak keluarkan fatwa lagi? Ulama ni semua kepakat keluar fatwa lah. Ya, pakat boleh lah. Imam Nawawi kata, wahai sultan, wahai tuanku, kalaulah tuanku menjual, membebaskan hamba-hamba saya tuanku yang ramai, yang cantik, dan juga perhiasan-perhiasan yang dimiliki oleh tuanku, dan juga hamba-hamba saya tuanku yang banyak tu pun tak cukup lagi, barulah saya akan keluarkan fatwa ambil harta rakyat untuk buat persiapan perang. Kalau harta tuanku ni dah habis dah guna, baru ambil harta rakyat. Kenal tak? Kan? Nampak? Jadi disebabkan ni clash, Imam Nawawi diperintahkan oleh tuanku dah, oleh sultan dah. Sultan apa nama dia? Bayi Beras. Dia ada laran dia, saya tak pernah ingat dia punya tu. Ada sultan pada masa tu, dia perintahkan kepada Imam Nawawi, dia buang negeri. Buang. Tak boleh duduk di bandar Dimasyq. Dia duduk di sana, maka Imam Nawawi pun dah kata sultan membuang dia pun tak ada apa kepentingan. Dia cuma beritahu benda yang betul. Lalu dia balik rumah, kampung dia di Nawa. Nawa ni mana? Di Syria. Sebab tu dia dibagi nama Nawawi. Gelaran tu mengambil pada tempat dia lahir dan tempat dia meninggal. Dia lahir di bandar Nawa dan dia pun meninggal di bandar Nawa. Jadi orang panggil dia Nawawi, mengambil pada tempat asal dia dan tempat dia meninggal pun di situ. Bila dia bawa dia balik kampung dia, dan dia teruskan mengajar macam biasa, sehingga dia ni dilantik menjadi pengetua Darul Hadis dekat bandar Nawawi tu. Dan Ustaz Fahmi Zamzam ni, Syekh Fahmi Zamzam kan, dia mengarang, dia terjemahkan kitab ni di Darul Hadis Imam Nawawi. Di pondok tempat Imam Nawawi belajar masa kecil, dan Imam Nawawi mengajar sampai akhir hayat dia. Dia kata di akhir masa dia terjemah kitab ni, dia kata mudah-mudahanlah ketika aku sujud solat di tempat ni adalah kesan-kesan bekas tapak kaki Imam Nawawi pernah pijak di sini. Apa kata dia merendahkan juga ilmu, subhanallah tu ulama ni Ustaz Fahmi Zamzam pun kira hebat. Baik, jadi Imam Nawawi bila Sultan tak terima pandangan dia, ulama ni semua kata okey. Disebabkan Imam Nawawi kata tak okey, tak boleh, maka Sultan tarik balik. Sultan kata tak boleh jadi. Imam Nawawi tak bagi kata okey, maknanya tak boleh juga. Maknanya Imam Nawawi itu kepala ulama pasal tu. Ulama ni semua kata okey, Imam Nawawi seorang yang kata tak okey, maka Sultan pada masa tu disebabkan dia timbang balik, ulama ni semua kata okey ni, Imam Nawawi kata tak okey, maknanya Imam Nawawi ni. Jadi dia tarik balik, dia tak jadi ambil harta rakyat. Tu Sultan dulu lah. Itu pemerintah dulu. Dia menjadikan ulama sebagai rujukan. Jadi Umar bin Abdul Aziz menjadikan ulama sebagai kawan-kawan dia. Di rumah dia setiap malam dia buat majlis ilmu bagi para ilmuwan Islam, mai berkumpul rumah dia buat majlis ilmu di rumah dia. Itulah beza dia ulama dulu dengan ulama lah. Itulah beza dia pemimpin dulu dan pemimpin. Baik. Sambung lagi sikit. Jadi akhlak yang mulia merupakan tanda dan natijah iman yang sebenar. Manakala Islam pula meletakkan akhlak sebagai intipati segala ibadat.
Dan perbicaraan tentang akhlak tidak dapat dipisahkan dalam memperkatakan sifat-sifat mahmudah terpuji. Mahmudah yang maknanya terpuji, ataupun taat yang batil, dan juga sifat-sifat mazmumah yang tercela atau maksiat yang batil. Kenapa disebutkan maksiat yang batil? Maknanya maksiat yang zahir lagi. Jadi untuk itu hujjatul Islam. Apa maksud hujjatul Islam? Hujjah. Maknanya seorang yang telah mencapai maqam mujtahid. Macam mana saya kata tadi, macam Imam Nawawi, dia sampai dianggap sebagai ilmuwan dalam bidang hadis, muhaddis pada zaman dia, kerana dia ni seorang yang telah menghafaz 100,000 hadis. Hujjatul Islam juga sama keadaan dia itu. Cuma dia lebih kepada peranan dia mujaddid, memperbarui Islam pada masa itu. Kalau kita baca sirah Imam Ghazali, Imam Ghazali hidup pada zaman bermulanya doktrin barat. Orang masa itu dah menganggap Islam ni satu agama yang jumud, dah mulalah pengaruh sekularisme masuk dalam orang Islam pada masa itu. Maka Imam Ghazali dia fikir satu cara macam mana nak tarik balik orang Islam ni. Salah satunya dengan dia tarik balik daripada akhlak. Dia gabung, dia buat kitab Ihya Ulumuddin ni, gabungan fiqh dengan akhlak joint venture sekali. Itu kelebihan Ihya Ulumuddin lah. Kan? Kitab fiqh dia cuma cerita fiqh saja. Tapi kitab Ihya Ulumuddin, dia cerita fiqh campur dengan tasawuf, gabung sekali. Dia nakkan kesan daripada kita yang mengaji fiqh, kita ni akhlak yang akidah kita yang betul, kita melahirkan akhlak yang terpuji. Dan kita yang kita bincang tajuk ni maknanya adalah susunan yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam sebuah kitab utamanya Hidayatus Salikin telah mengupas secara terperinci sifat-sifat ini. Hidayatus Salikin adalah karangan kitab apa? Kitab karangan siapa? Baru Pak Sri mula umur 4. Kita ada saking Ustaz Ijaz bawa kan. Itu syarah kepada Bidayatul Hidayah. Paling-paling. Baiklah. Jadi sifat mahmudah dan sifat mazmumah, dan kita akan bincang sifat mahmudah. Jadi sifat mahmudah ialah sifat yang terpuji. Dia tak tahulah kan, bagi siapa untung kita ni mengaji ilmu macam ni, maknanya kesan dia nanti bila dia akhirat. Yang kita memang tak sangka kita ni akan jadi macam mana. Nanti akhirat kita tak tahu keadaan kita. Tapi membadai dengan ilmu yang ada, kita duk mengaji, dia akan jadi tambah takut kita pada Allah Ta'ala. Tambah takut tu yang betul. Tambah kita kenal Allah, tambah kita takut ke Allah, tambah kita cinta ke Allah. Itulah bezanya. Macam Imam Ghazali kata, takutkan Allah membuatkan kamu dekat kepada-Nya. Tapi takutkan manusia membuatkan kamu jauh daripada Allah. Kita takutkan Allah, kita akan lebih dekat kepada Allah. Betul. Satulah, ambil satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab mengingati mati. Daripada kitab Riyadhus Shalihin, hadis ni ada yang nak pernah baca. Saya nak baca daripada ketikanya sahaja, maksudnya saja. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, bila sepertiga malam berlalu, maka Rasulullah SAW bangun dan bersabda, wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat, pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ingatlah pada datangnya maut beserta segala sesuatu yang bersangkut paut dengannya. Ingatlah pada datangnya maut beserta segala sesuatu yang bersangkut paut dengannya. Ada lagi lanjutan hadis dia, panjang, tapi saya ambil petikan itu saja. Bila Rasulullah berada di sepertiga malam, maknanya Rasulullah bangunkan bulan, Rasulullah kejutkan sahabat-sahabat, Rasulullah beritahu, wahai manusia, ingatlah kepada Allah. Sesungguhnya kamu pada hari ketika mana tiupan yang menggoncangkan alam. Ada tiupan apa tu?
tiupan sangka. Ketika saya membaca dalam kitab Ustaz Wa'azim yang dikarang oleh Imam Ibnu Al-Jauzi, dan saya buka dalam bab tiupan sangka kala. Yang kata sangka kala ni terang mana ni Ustaz Wa'azim Ibnu Al-Jauzi. Ustaz juga kalau baca buku penuh kita ada. Nampak sangat ilmu kita. Apa lain? Baiklah. Dan kitab Ustaz Wa'azim dibagi tahu rupa sangkakala. Sangkakala ni rupanya tanduk daripada cahaya yang mempunyai lubang sebanyak bilangan roh hamba. Dia sejenis tanduk yang dibuat daripada cahaya yang lubang dia sebanyak bilangan roh hamba. Maka seluruh roh berkumpul pada sangkakala itu. Dalam satu hadis lain dinyatakan besar sangkakala, serombong sangkakala tu luas langit dan bumi. Dan dalam ni dikatakan pula lubang sangkakala tu banyaknya sebanyak bilangan roh. Baik, banyak bilangan roh ni siapa? Bukan manusia saja. Semua binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, daripada sekecil-kecil kuman, lalat. Dalam hadis lain, dalam syarah yang ada menceritakan daripada sekecil-kecil lalat sampailah sebesar-besar benda yang Allah Ta'ala ciptakan, yang kata makhluk tu, semuanya tu nanti akan berkumpul. Roh mereka akan berkumpul di tiupan sangkakala. Jadi besar mana tak? Besar. Sebab tu bila ditiup saja sangkakala, bergoncang alam ni dengan segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila dunia ni bergoncang dengan segoncang-goncangnya, gempa dengan segempa-gempanya, manusia lagi ditampakkan kan, takut apa semua, bertempiaran lagi semua. Maka diriwayatkan juga malaikat-malaikat pun turun daripada langit itu, turun ke bumi. Bila manusia nampak malaikat, manusia ketakutan. Ingatkan malaikat nak buat apa kat luar. Rupa-rupanya malaikat jawab, malaikat kata, janganlah engkau takut, sesungguhnya kami pun takut di mana engkau takut. Malaikat pun. Dan diriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Jauzi ni, jumlah malaikat yang turun adalah 70 kali ganda, lebih ramai daripada jumlah seisi bumi. Segala makhluk yang pernah hidup atas bumi, sebanyak yang kita kata berapa juta, berapa puluh bilion pun kita pun tetap. Manusia saja ada berapa bilion, kan? Binatang lagi, segala ikan, segala binatang-binatang apa, jumlah tu 70 ganda, lagi banyak. Itulah sampailah menyamai bilangan malaikat. Dan malaikat tu baru malaikat langit yang pertama. Malaikat langit yang pertama turun berapa mai bila tiupan sangkakala tu, malaikat pun lari, lintang bukan juga, lari mai terjun mai turun ke bumi. Dan jumlah malaikat tu 70,000, 70 kali ganda, lebih ramai daripada jumlah bumi seisinya. Dan malaikat yang turun tu baru malaikat langit pertama. Malaikat langit kedua pula turun. Jumlah malaikat langit kedua 70 ganda, lagi banyak daripada malaikat langit pertama campur dengan seisi dunia tadi. Langit ketiga 70 kali ganda lagi, lebih ramai daripada malaikat langit pertama, kedua dan seisi bumi tadi. Manusia segala apa, maknanya banyak. Dan mereka semua menyatakan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat merupakan hari yang mana pintu taubat telah pun tertutup. Malaikat pun takut. Malaikat yang hidup dia hanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada nafsu, tak berani nak buat maksiat. Mereka pun takut pada Allah Ta'ala. Kita yang buat maksiat, kita yang banyak lalai pada Allah Ta'ala, kita tak takut pada Allah.